Okey, start record. Okey. Ni live ke apa ni? Tak live, record. Oh, record. Saya ikut terlepas cakap lah. Senang, apa-apa? Okey, Alhamdulillah sihat. Hari ni cuti kan lah. Syafiq dekat ni, rumah? Ada kat rumah. Ini bilik kecil, bilik. Kan dulu bilik ni ada katil 2 tingkat. Lepas tu konon-konon masa beli katil 2 tingkat tu kalau adik-beradik main tengok sini lah. Lepas tu mereka main, dia tengok luar. Lepas tu renovate bilik lah. Lepas tu saya jual katil tu. Lepas tu apa nama kosong bilik ni. Bawah sikit rak-rak. Lepas tu dah kena kerja. Buat macam mini office lah. Macam mini office lah sebab dah memang kerja work from home. Oh, masih lagi? Masih lagi sampai 9 Julai. 2 minggu lagi lah. Sakan. Itulah. Itu pun pasal ni dia nak retain minimum persen orang pergi office pasal kalau KLCC ramai orang pergi naik train. Jadi dia nak elakkan inilah dia dah buat macam tanya lah hari tu. Siapa naik train, siapa bawa kereta, siapa bawa motor, gitulah. Dia tanya. Tapi ramai lah naik train. Jadi bila ramai naik train ni, tu lah. Dia takut ni lah. Ramai-ramai kan. Tapi setakatlah train okey tak? Dia masih kekal dengan jarak 1 meter tu ke ataupun dia dah apa kedudukan? Saya tak pasti. Pasal saya pergi naik motor. Di sana okey lah. Di sana sebab sekarang di Kedah okey, dia punya susun atur dia punya jarak 1 meter tu ada lah, tapi tak semua tempat yang patuh lah. Macam masjid okey lah kan, tapi macam pasar malam, pasar tani yang tu tak boleh patuh lah sebab pasar malam dibuka. Pasar malam buka lah. Cuma dia tak buat kedai jarak-jarak ke ada lah. Dia macam misal. Kedai ada jarak, cuma kanopi tu dia ikat itulah tali tip merah putih tu. Tapi pelanggan customer tu berjalan mundaman dia tu macam biasa ya. Macam biasa. Macam pasar raya lah kot. Pada SOP macam pasar raya. Pasar raya pun mundaman dia macam biasa, mana ada boleh one way kan. Betul. Cuma dia limit orang, pasar raya dia limit orang. Kalau pasar malam tu lah. Setakatlah tak limit lah. Tak limit lah. Tak limit dah. Tak lah. Masuk Cuma tulis nama. Kalau ada pasar raya yang canggih sikit, dia scan lah QR code tu. Trace. Kalau tak ada, dia trace kesihatan dari sudut tu lah. Contact tracing lah. Dia minta kita isilah. Ada pergi luar negara ke apa-apa kan. Okey. Kalau ada juga yang mask wajib. Mask wajib. Face mask wajib. Okey. Face mask wajib. Lepas tu kalau yang tak boleh QR code tu macam orang tua apa semua, dia akan minta tulis di buku. Macam Tesco apa semua kan.
Tapi semalam nak share sikit. Semalam Kedah Jumaat mula solat Jumaat dengan kapasiti masjid. Sebelum ni Kedah dengan Jumaat sebelum tu dia stand dia 40 orang. 40 orang. Satu masjid. Okey. 40 jemaah. Tapi semalam kita dah penuh kapasiti. Ada SOP daripada Jabatan Agama dia keluarkan tu. Katanya waktu azan pagar ditutup. Tapi isunya ialah Ustaz, azan first tu pagar. Ustaz, penuh kapasiti masjid ni maknanya dia jarak 1 meter ke tak? Jarak 1 meter. Sampai jarak 1 meter. Sampai penuh masjid. Sampai penuh masjid, ikut masjid. Okay. Ada masjid yang boleh 200 setengah, ada masjid boleh sampai 500 orang lah. Okey. Ikut keluasan masjid. Okay. Tapi apa yang tengok kemarin ni, bila azan ditutup, adalah seorang dua yang mai tu kan. Jadi dia terpaksa sembahyang. Kalau masjid besar tu lain lah. Kalau macam surau yang dijadikan masjid, dia tak ada pagar yang macam masjid yang daripada parking hall yang daripada awal gate tu kan. Jadi dia hanya pagar yang dekat kawasan surau tempat kita nak solat tu lah. Jadi bila orang mai waktu azan tu, jawatan kuasa semua duduk dalam masjid, dalam surau, dalam kawasan hall dewan solat tu. Jadi apa berlaku ialah kalau kapasiti masjid tu belum penuh, dia tak penuh lagi, dan azan masa tu memanglah berkumandang, memang duk dia tengah azan. Tapi apa salahnya jawatan kuasa masjid membenarkan yang seorang dua tu masuk sebab kapasiti masjid tu masih lagi besar. Ada 2-3 masjid yang kuasa duduk semayang belah dalam. Sepatutnya jawatan kuasa tu adalah seorang dua ditempatkan di luar kawasan masjid, kawasan ya. At least kalau ada orang yang mai waktu solat ke atau tengah ada ruang boleh masuklah. Tak perlulah kita pijit dengan SOP yang iyalah kita dah ikut jarak 1 meter. Tapi pijit supaya azan tutup pagar. Orang mai semayang di masjid, dia tak sah semayang Jumaat. Dia bukan semayang dalam masjid. Jadi benda-benda macam ni sepatutnya jawatan kuasa masjid kena alert lah. Teliti lah. Jangan sampai kita terlalu SOP macam tu kan. Bukanlah kita patuh dengan SOP kerajaan. Tapi jangan sampai pula kita menidakkan sedangkan kapasiti masjid tu masih ada. Maknanya kita tengok keadaan lah, tengok keadaan. Sebab bukan penuh lagi. Bila ada satu masjid tu dia kata sepatutnya boleh muat 250 jemaah. Tapi yang mai semalam hanya 120 jemaah saja. Berdasarkan kiraan pendaftaran tu lah. Jadi maknanya ada lebih kurang penuh lagi. Lebih kurang hampir separuh. Okay. Tapi yang mai tu ada yang mai waktu azan, tapi pagar ditutup belah balik. Jadi benda ni sepatutnya iyalah kita faham, kadang-kadang kita juga kena tengok masalah-masalah orang lain. Kadang mungkin dia nak pergi solat tapi waktu tu mungkin dia sakit perut, keadaan tertentu. Ataupun mungkin dia orang yang bekerja. Kemarin ni dia kilang kan contoh kan. Jadi mungkin dia rushing daripada tempat kerja dia nak pergi juga ke masjid, tiba-tiba waktu azan ditutup. Yalah kita faham, kita ikut SOP. Tapi jangan terlalu rigid dengan SOP tu. Bukan kita tak patuh pada jarak dan sebagainya kan. Sebab rasa yang paling penting ialah jarak tu. Kan? Jarak tu bukan pada waktu tu. Betul. Kalau dia jarak dan juga kapasiti masjid tu, kalau dia
dia dah kata 250, ada ruang lagi, apa masalahnya, benarkanlah masuk. Jadi benda-benda macam ni sepatutnya jawatankuasa jangan, terutamanya jawatankuasa masjid lah dan surau yang dijadikan masjid ni, jangan sampai kita terlalu beremosi dalam nak mengajak orang lain untuk solat di masjid kan. Sebab tu bila kita tengok komen di Facebook hari ni, setelah bermula kemarin sampai hari ni, komen-komen netizen lah. Dia kata dah masjid buka pun tak penuh orang. Tak penuh orang bukan pasal orang tu tak penuh, tetapi orang tu dia nak pi dengan tak pi tu sama banyak. Sebab bermula arahan tu ialah 2-3 hari sebelum daripada hari Jumaat tu. Jadi mungkin dia tak dapat maklumat secara detail. Satu. Yang kedua, barangkali dia nak pi tak pi tu kerana dia tak dapat nama, tak dapat SMS, dia jadi mungkin takut. Sebab nama tak ada. Sebelum tu dia perkelek nama. Betul. Ada nombor yang diberikan pada jemaah. Setiap jawatankuasa carilah 10 orang ke 5 orang ke. Okey, dia cari dan bagi nombor. Sampai di masjid, dia kena serahkan nombor. Barangkali itu yang jadi halangan kepada orang nak pergi semayang tu. Yang ketiga ialah waktu tu. Waktu azan dah pagak dia tutup dah. Yang kita sebut isu yang awal tadi. Jadi ketiga-tiga ni sepatutnya Jabatan Agama, mungkin pihak berkuasa agama negeri masing-masing boleh selaraskan balik dan kita tengoklah apa ruang yang boleh kita perbaiki kan sebenarnya dari masa ke semasa. Sebab kita tengok ramai orang yang nak pergi. Dia yang penuh kapasiti masjid tu, jarak 1 meter tu dia tanda atas kapet kan. Dia tanda. Dia letak sejadah. Dia letak sejadah masjid. Dia letak sejadah masjid. Kita bawa sejadah kita dan kita pakai face mask. Kita hampak di atas sejadah yang masjid sediakan tu. Okey. Saya rasa kalau dia tanda siap-siap tak ada masalah. Kan kalau dia tak tutup pintu pagar pun, orang main habis sejadah habis ya. Sebab kalau surau masjid okeylah, tapi kalau masjid yang besar, sebab dia ni tak apa nak tutup pagar pun, tapi at least biar ada signal. Mungkin dia boleh upah rela sebagainya kan. Dia upah rela, duduk di pagar rela yang bukan Islam lah. Okay, duduk di luar pagar, kemudian jawatankuasa masjid ni dia communicate daripada dalam sampai luar. Kalau dah penuh, okey, once you tutup pagar masjid. Okay. Tapi bila ruang tu masih lagi ada ruang tak penuh, bila ditutup pagar masjid waktu azan, benda tu iyalah, tapi tak sepatutnya berlaku lah sebab masih ada ruang. Jadi sepatutnya lagi boleh ramai lagi jemaah yang masuk. Yang ni yang bila jemaah tak hadir, kita hentam, kita kecam jemaah yang tak hadir, yang dulu duk kata nak pergi masjid, tiba-tiba main Jumaat tak pergi. Bukan tak pergi, tapi mungkin ada kekangan tertentu yang berlaku macam ni. Case by case lah kiranya. Tengok keadaan macam mana. Case by case, tengok keadaan. Kita itulah jadi macam tu kan. Kita minta lah kalau Jabat Agama Negeri, Berkuasa Negeri kan, kalau dia boleh kaji balik kaitan dengan SOP yang kita bawa dan kita keluarkan ni kan. Abang kerja affected tak by ni? Dah ni jaga orang sakit ke? Jubana semua jaga lagi? Jubana? Lebih kepada Jubana. Sebab lah balik Jabatan Kebajikan. Oh ya ke? Yang dekat hospital tu? Tak ada hospital lah. Ni pejabat tak ada lah, 3-4 tahun lah. Oh, okey. Yalah, kita lah jumpa pun lama dah katanya. Masa tu anak saya. Lama lah. Anak dah saya di JKM Sungai Petani. Oh. Dekat mana? JKM Sungai Petani kat mana? Dekat Village Mall. Okey, ada Jekyll, kedai Jekyll kat situ. Okey. Kedai Jekyll. Oh. Jekyll. Ada PPD depan sekolah menengah sains Mat Jiwa. Oh, okey. Tahu. Dia ada kompleks. Dia di situ dia buat kompleks. Dia panggil kompleks penyayang. Okey. Saya ingat saya lah pergi rumah abang, anak saya yang sulung tak sampai setahun lagi katanya.
Dia sekarang betul. Dah 4 tahun apa? Dah 5 tahun. 5 tahun. Makna 4 tahun dah kita tak jumpa. 4 tahun kita tak jumpa. Oh, dah pindah macam ke Juvana. Ada Juvana macam mana? Ada efek ke PKP? Parents duduk rumah. Efek. Sebab banyak Juvana. Banyak Juvana yang yang langgak PKP. Oh, langgak. Okey, langgak. Dipanggil langgar perintah PKP. Langgak perintah PKP bawah peraturan 3. Peraturan 3, peraturan penyakit berjangkit 1983. Jadi banyak budak-budak Juvana yang langgak PKP ni lah. Masuk bawah Juvana. Dia sabit kesalahan masuk bawah Juvana. Oh. Masuk Juvana. Jadi kita tengoklah kalau keperluan tu kita taklah ni cuma kita bagi denda yang minimum lah. Kita tengok keadaan, tengok tengok kepada dia punya biologi keluarga dia lah. Biologi keluarga dia macam dari sudut pendapatan mak ayah, kemudian kecenderungan dia pada sekolah dan sebagainya. Tapi ada budak-budak sekolah yang memang terlibat lah. Langgak PKP ni biasa lah. Duduk sembang kawan-kawan kan. Satu lagi, sekarang kan dah ada orang kata dia buat by face lah. Sekarang ni yang dulu tak kerja, sekarang dah dipanggil balik untuk kerja. Tapi pada masa yang sama, sekolah tak buka. So, boleh, orang kata boleh posi. Yang ni pun kan sebenarnya, yang ni sebenarnya memang kita dalam new norm lah kan. Norma baru ni. Tapi dalam keadaan tertentu ni, kita tengok kan, kalau Syafiq tengok. Anak-anak terpaksa dibiarkan di rumah lah. Sebab ada keluarga yang mak ayah tak kira lah apa pekerjaan pun, hatta cikgu sekalipun, mak ayah yang dah pergi ke sekolah dan kebanyakan anak-anak ada yang masih bersekolah rendah. Betul. Kalau abang dia sekolah menengah, fine. Kalau abang dia sekolah menengah, at least bolehlah jaga adik-adik juga kan. Tapi the problem is kalau anak-anak dia tu dia masih lagi sekolah rendah, baru darjah 2 atau baru darjah 1. Jadi problem dia ialah bila nak letak di mana. Kan? Sebab biasanya darjah 2, darjah 3 ni dia tak ada dah. Dia tak ada, dia punya babysitter dia tu tak ada. Betul. Biasanya kalau tadika 5 tahun, 4 tahun dia ada babysitter dia lagi. Betul. Transit ke apa kan. Tapi bila darjah 2, darjah 3, dia ada pengasuh dia. Tapi itu yang problem dia lah. Rasanya dalam masa terdekat ni mungkin kerajaan akan umum untuk pembukaan sekolah balik ke kan. Kalau buka sekolah balik tu nampak okey lah perjalanan tu. Cuma bila dalam keadaan ni mak ayah kena do something lah kan. Fikir supaya anak-anak ni tak dibiarkan macam tu lah. Sebab dalam keadaan macam ni di pejabat pun kita terima banyak kes-kes yang melibatkan isu-isu rumah tangga lah, keganasan rumah tangga, domestic violence. Okey. Jadi sebab masa PKP tu kebanyakan mak ayah duduk di rumah. Kemudian berlaku tekanan dari sudut ekonomi dalam keluarga. Ada tekanan dalam ekonomi keluarga. Dan masa tu berlakulah juga domestic violence. Biasanya isteri dipukul, suami tak boleh keluar, hanya duduk dalam rumah. Dan kita tengok juga keadaan rumah-rumah yang didiami lah. Ada rumah flat, ada rumah teres yang kecil dan sebagainya kan. Jadi struktur rumah tu pun memainkan peranan yang penting lah. Memang kita penuhi hasrat kerajaan kan. Stay at home, stay safe. Tapi home tu bagaimana? Struktur rumah. Ada yang bila struktur rumah tu kecil,
dengan kapasiti jemaah yang ada dalam tu ramai, dia akan timbul masalah lah. Ada yang terperangkap di kampung, jadi ada yang terperangkap di kampung bila balik bercuti, tiba-tiba kerajaan umumkan PKP yang first tu, 18 Mac tu. Betul. Jadi masa tu dah penuh dengan adik-beradik, Mak Lang, Mak Teh, Mak Jang semua pakat balik, duduk dalam kampung. Pun ini pun datangkan masalah juga, sebab dengan keluarga yang ramai, tempoh masa yang panjang, 3-4 bulan, dan kita tengoklah ada berlaku kes-kes yang melibatkan seksual dan sebagainya. Banyak kes-kes yang melibatkan seksual dan domestic violence. Kalau domestic violence ni biasanya kita tengok yang berlaku di rumah-rumah flat, rumah teres dan sebagainya. Yang benda-benda macam ni yang kita kena kaji balik lah dari masa ke semasa. Sebab kalau kita tengok sekarang, mungkin apa yang berlaku tu sebagai satu model lah untuk kita buat, mungkin think tank kita ada, pensyarah-pensyarah universiti, orang-orang cerdik pandai bijak dalam bidang akademik ni, mungkin dia boleh buat satu kajian lah bagaimana, kalau lah kita tak tahu, mungkin benda ni akan berulang lagi kan. Betul. Kita tak tahu lah, mungkin lah ada lagi sejarah-sejarah, mungkin ada lagi benda-benda yang akan main yang kita tak jangka. Tapi benda-benda macam ni kita kena bergerak lah, kita kena ada kajian dalam keadaan new normal ni. Apa yang kita patut buat. Sebab kalau Syafiq tengok dalam keadaan hari ni kan, kita nampak mungkin smooth pergerakan. Tetapi ekonomi dalam keluarga itu sebenarnya dia ada efek. Betul. Setuju. 70% efek ekonomi dalam keluarga. Kita tak boleh baca kepada orang-orang yang bekerja tetap, government sector dan sebagainya. Tapi kita kena juga pandang pada depo-depo ni yang terutamanya kerja-kerja kilang biasa ni kan, kilang ataupun yang private sector lah, maknanya dia kerja sendiri. Yang ni yang kerja sendiri, yang makan gaji hari. Betul. Yang macam car wash kan, ataupun dia kerja meniaga dengan orang dan sebagainya. Betul. Yang ni dia akan efek dari sudut pendapatan. Bukan tu saja Syafiq, bahkan surau yang bukan buat Jumaat pun ada efek dari sudut pendapatan. Bil kena bayar dan dia nak mula balik kuliah. Dia nak kena bayar kepada penceramah tu. Betul. Jadi bukan dekat tu saja, bahkan yang efek tu ialah pada penceramah juga, yang full time. Ustaz-ustaz ataupun pendakwah kita yang full time. Dia efeknya pada surau, sebab surau dia jana pendapatan biasanya pada Ramadan. Ramadan dia jana pendapatan dengan sumbangan orang ramai, dan dia boleh cover untuk tempoh setahun. Tapi bila Ramadan tu tak ada, Ramadan tu ada, tapi program aktiviti surau tak ada. Program tak ada. Jadi duit tak ada. Duit jana pendapatan surau tak ada. Jadi macam mana dia nak panggil ustaz-ustaz main ceramah? Betul. Dia akan bagi efek pada ustaz-ustaz juga. Saya pun tengok juga macam contoh kan, antara alternatif yang dibuat oleh pendakwah lah. Dia buat live di rumah sendiri. Contoh kan, saya tengok kan, ada sebahagian ustaz yang advance, dia buat live nampak cantik, clear, naik nama semua cantik. Ada setengah kan, dia set up, kita tunggu lama. Dia kata dia nak live pukul 10, pukul 9 malam. Dia duduk keluar status. Minta maaf, saya tengah set up kan, tak keluar gambar apa semua kan. Jadi kita rasa macam kalau dia ada interaction dalam social media, jadi dia punya followers tu boleh, tak apa ustaz, kami beli telefon ke, kami beli lighting ke untuk ustaz kita untuk set up kan. Tapi bagi yang full time yang ambil di masjid sahaja, yang di surau sahaja, dia ada kesukaran lah sebenarnya. Ya. Dia tak boleh nak reach out. Lepas tu dia kena tengok. Lepas tu dia kena tengok pula ustaz-ustaz ni
pendakwah-pendakwah ni bukan semua yang mahir dalam bidang IT ni. Betul. Kan, dari sudut IT ni dia hanya boleh buat live secara, mungkin live Facebook secara biasa saja. Betul. Ataupun live IG secara biasa saja, sebab kita kena tengoklah dia punya ruang pendakwah tu sendiri. Dan ada yang memang bagi kesan yang besar lah pada ustaz-ustaz kita yang memang full time dalam bidang dakwah ni kan. Jadi pendapatan dah jadi terhad, pendapatan dah tak ada. Jadi sebab tu kita tengok banyak ustaz-ustaz yang berniaga. Ada di kalangan asatizah kita yang berniaga TI tepi jalan, buat COD TI, buat COD itu dan inilah. Dan ialah dari satu sudut okey. Dari satu sudut okey, kita boleh boleh jana pendapatan dari sudut tu. Tapi dari satu sudut yang lain, ada ustaz-ustaz yang bukan semuanya boleh berniaga. Jadi tak semua boleh berniaga. Jadi dia memang ada efek lah. So kita terpaksa buat collection, mana yang ada bayar zakat, dan kita akan serahkan pada ustaz tu lah. Dan sikit lah cadangan, kalau boleh kita kenahkan lah, kalau in case lah apa-apa berlaku dalam masa terdekat ni ke, ataupun apa-apa yang mungkin akan jadi lagi dalam suasana yang macam ni kan. Mungkin pihak masjid boleh ambil satu inisiatif, langkah awal. Dan sebagai contoh, dalam sebulan tu ada ustaz-ustaz yang mengajak di asatizah yang mengajak di masjid tu, masjid lah terutamanya sebab dia ada dana yang besar. Ustaz-ustaz asatizah yang mengajak di masjid 30 hari tu, kita pihak masjid ni boleh kenal pasti mana-mana ustaz yang full time ceramah, yang full time memang dengan medan dakwah ni saja. Okay, katakanlah 30 masjid ni 30 hari ni ada lebih kurang half ataupun 15 orang ustaz yang memang full time dalam bidang dakwah ni ceramah. Apa salahnya masjid tadi dia ambil duit RM50, satu orang ustaz, ada 15 orang ustaz, dan dia bagilah pada ustaz tu sebulan. Sepanjang tempoh yang terputih ni. Kalau kita kata RM50 lah kita katakan. RM50. Kalau dia boleh kali dengan, katalah kita katalah 15 orang ustaz. Dia hanya baru keluarkan lebih kurang dia baru keluarkan RM750 untuk tempoh sebulan. RM750. Sebab patutnya dia ambil kira dari sudut orang yang juga terlibat dalam mengimarahkan masjid adalah asatizah yang mengajak tu. Betul. Kan? Jadi bukan kita nak kita mungkin selamat. Kita orang yang bekerja mungkin selamat. Dia boleh dapat gaji bulanan. Kan, tambah kerajaan dah umumkan inisiatif nak bayar duit kereta, duit bank, loan dan sebagainya, mungkin selamat. Tapi orang yang asatizah kita, dia perlukan dana, dia perlukan duit, terutamanya kadang-kadang yang running dari sudut ma'had tahfiz dan sebagainya. Betul. Kan itu yang saya fikir banyak. Tahfiz. Saya ingat yang terkesan besar ialah yang selalunya ustaz ni dia main dengan ma'had tahfiz. Walaupun saya fikir walaupun pelajar mungkin tak ada, mungkin pelajar tak main, tapi bil still dia kena bayar. Dan saya rasa bil kena bayar. Saya rasa bil di Mahat dia punya rate tak sama dengan bil rumah kita, betul tak? Dia bil dia macam ni lah, bil dia macam kedai dia lah panggil kan? Domestik punya lah, dia punya ni dengan cukai apa semua kan. Betul. Saya terfikir tu lah sebab jadi saya AJK untuk JMB yang rumah ni. Dia perasan kalau macam contoh kita ada pejabat pengurusan kan, bil elektrik pejabat pengurusan dia punya rate tak sama macam rumah kita. Jadi saya ingat macam sekolah, kedai, dia commission. Betul, dia commission rate. Itulah saya ingat. Jadi bila macam tu, sebab tu banyak ustaz-ustaz, minta maaf lah kalau ada ustaz-ustaz yang daripada Kedah kan, ataupun Penang, dia pergi mengajak belah KL, belah Selangor.
bila dia mengajak di sana, dia banyaklah sikit dia, dana yang dia dapat sumbangan daripada orang KL. Orang KL kan kaya. Kan? Jadi dia dapat banyak. Bila dia dapat banyak tu, benda tu dia akan rolling dia untuk perjalanan sekolah dia lah. Tapi bila jadi macam ni memang efek lah, kesan yang besar lah. Itu yang ada Mahat Tafiz. Yang tak ada Mahat Tafiz pun terkesan juga. Terkesan juga, betul. Betul. Saya pun, ni kita buat dah ada 5-6 orang ustaz yang dia sendiri dah mungkin barangkali dia dah mungkin terdesak kot. Dia minta lah juga, tapi kita pun faham dan kita buat collection dalaman lah supaya benda ni tak lepas pada orang awam lah. Tak lepas pada orang awam. Jadi sebab ustaz-ustaz ni pun ada yang jenis nama-nama, ada nama-nama yang top ranking jugalah. Tapi kita buat collection dalaman dan kita edarkan pada dia lah untuk melalui account number lah, account bank lah. Saya terfikir tu yang kita tengok lah. Saya teringat lah masa sebelum mula masa mula PKP, kita belum puasa lagi masa tu. Jalan yang dekat rumah saya ni dia tutup. Jadi ada polis duduk jaga kat situ. Orang kata frontliner kan, polis jaga situ. Kemudian ada seorang jiran saya ni cakap, jom kita kumpul duit dana. Kita kumpul lah, kita beli biar tak roti ke, ayam ke apa masa tu kan. Tu idea dia seorang lah. Kemudian bila kita pergi hantar, kita tengok rupanya orang lain pun main hantar juga. Kemudian bila kita post dalam grup penduduk kan, walaupun kita tak minta minimum ke apa benda, duit tu masuk dan kita dapat idea yang macam apa kata, sebab dekat sini ada PPR, dekat rumah saya ni ada flat lah kan, PPR. Kita pergi bagi bantuan kat sana. Dan kebetulan ada jiran saya ni yang dulu sebelum beli di sini, dia menyewa di PPR tu. Dia kata memang ramai lah yang terkesan kan. Kita kumpul duit, kita bajet masa tu 50 keluarga lah kita nak bagi bantuan. Tapi alhamdulillah duit yang masuk tu, orang derma satu amount yang kita tak jangka. Walaupun kita bukannya NGO macam yang famous kan, macam setengah NGO sebut nama orang kenal. Tapi yang ni tak. Kita sekadar cebak dalam grup WhatsApp sahaja. Kita boleh bagi bantuan total yang pertama, kita bajet 50 keluarga. Tapi kita boleh bagi 100 keluarga. Double. Yang kedua pun kita bajet 100 keluarga. Tapi boleh dapat 200 lebih keluarga. So masa saya pergi bagi tu saya sembang-sembang lah dengan ni. Itu pun sebabkan penduduk flat ni ramai. Dia ada blok A sampai J. So 10 blok. Kita nak pergi semua tak boleh. So adalah yang berhenti motor tanya, bang ada lagi tak, kata. Lepas tu bila kita sama-sama kan, mereka kebanyakannya memang kerja private lah. Potong rumput, ambil upah. Yang makan gaji hari lah. Ambil upah, jaga anak. Lepas tu buat kuih. Jadi terkesan lah. Sebab tak boleh langsung kan. Dan satu lagi saya nak highlight ialah satunya ialah orang yang terkesan tu. Satu lagi ialah bila pemberi sumbangan ni, saya memang tak jangka lah. Orang boleh bagi satu amount ni seorang lah, yang kita duk anggap macam kalau macam range kita ni mungkin orang bagi dalam maksimum tu 100 lah kan. Tapi tak dijangka ada orang bagi 1000. So saya agak terkejut lah tu. Ramai kak yang bagi dalam amount 1000 lah maknanya. Orang Malaysia ni dia prihatin. Betul. Dia prihatin. Betul. Sebab tu abang buat masa dalam tempoh ni ada 3 orang yang memang personal WhatsApp. Dan ada yang bayar zakat. Macam Syafiq sebutlah dalam amount yang banyak.
Jadi sampai ada satu hajah ni, kalau boleh sebutkan nama dia lah, Puan Hajah Mumtaz ni, dia WhatsApp dan dia kata boleh tak Ustaz tolong uruskan saya punya zakat. Dan dia bagilah zakat dengan amount yang banyak. Jadi alhamdulillah lah, daripada duit tu kita salurkan pada ustaz-ustaz yang tak bekerja tadi tu, yang full time dakwah apa semua tu kan. At least benda-benda tu kita ada dan kita bagi. Yang tu dari sudut NGO yang Syafiq cerita tu kan. Maknanya uruskan flat, apartment tu, kemudian serahkan pada flat PPR dan sebagainya tu. Ada orang yang serahkan melalui personal touch pun ada juga. Ada. Macam tadi kan. Jadi dia serahkan personal, jadi kita edar pada tu. Dia gitulah. Cuma sekarang ni kalau Syafiq tengok, kita fokus kepada fokus group kita kan, PPR, kawasan-kawasan kampung dan sebagainya. Tapi kadang kita terlupa, rupanya kawasan-kawasan taman juga ada yang terkesan dengan ni, kawasan-kawasan taman. Kalau baru ni kita yang kes kita bagi bantuan yang banyak sampai di kampung-kampung tu memang ramai lah. Ada pun yang dapat beras ni sampai kira boleh tidur atas beras lah. Dalam keadaan macam tu. Tapi sampai ada yang jual balik beras. Kan ada satu video yang dibuat tu, video yang dibuat tu, yang kata dia main bagi beras, kemudian dia ambil kesempatan tu kan. Ada orang mai tanya nak beras ke apa lagi. Memang satu rumah tu kadang-kadang subhanallah sampai tak tahulah beras yang banyak dapat. Contohnya beras lah kan. Bila kita uruskan satu yang kita uruskan projek beras dan juga tepung, susu, minyak semua tu kan. Barang keperluan tu, bila dia orang call di pejabat, jadi kita yang hantar masa tu ialah APM dan juga rela, termasuk agensi-agensi lain lah. Ada pertanian yang bantulah, pejabat daerah, majlis daerah, sebagainya lah. Bila dia pergi hantar di rumah-rumah tu, subhanallah ada yang susah lah, betul susah. Tapi yang call tu tak susah pun. Yang ada yang pakai Alphard, yang cikgu sekolah. Yang ni yang tak tahulah, budaya meminta ni masih ada lagi. Masih ada. Sepatutnya kalau memanglah sama-sama terkesan, tapi kita taklah terkesan macam orang lain terkesan. Betul. Kalau dia cikgu pun, dia still ada pendapatan. Kalau dia pencen askar pun, at least dia masih ada pendapatan. Cuma waktu PKP tu dia kerotlah sikit apa yang dia dapat. Mungkin sebelum ni dia mewah. Kan? Tapi kalau masa ni dia kerotlah sikit. Mungkin sebelum ni makan ni, masa ni makan kecil sikit. Bagi peluang pada orang-orang yang betul-betul memerlukan. Jadi bila ada pegawai APM tu balik, dia contoh Ustaz, kita PP rumah tadi, pakai estima, pakai apa, bukan kita itu simbol kepada kesenangan kita. Kesenangan lah, betul kan. Bukan kita nak judge pakai estima. Yalah, biasanya orang yang pakai kereta-kereta macam tu biasanya dia mampu. Dan kalau mampu dari sudut tu, maka mampulah dari sudut yang kecil-kecil ni. Betul, yang basic lagi lah. Mana ada orang beli Alphard, tiba-tiba benda nasi beras tak boleh makan. Mustahil sangat kot. Macam tu. Logik lah. Bentang tu jangan duk main ni. Tu. Janganlah main retas habis. Retas elok tu jangan nak main.
Dia pun main kertas. Buat ni. Sama. Sini. Buat. Sama. Saya di rumah. Saya beli satu rim. Kertas kan. Ya. Saya beli satu rim. Musim PKP 2 minggu habis. Betul Dia pun tak pergi sekolah. Buat jet lah, buat apa. Betul buat. Tak, kalau dia melukis, menulis tak apa. Ni dia pun buat jet, buat kapal, lagi konyok. Anak saya melukis. Melukis kan. Pasal kita tak mau bagi dia lukis kat dinding. Dan dia dah pandai cakap kan. So pen semua saya letak atas meja, dia ambil sendiri. Pen dia ambil kertas. Dia kerja duk melukis. Pasal ni tak melukis conteng kertas okey. Dia tak reti lipat buat lagi. Ini dia ambil kertas. Dia pun ambil kertas, dia pun buat jet tu, buat kapal ni, buat topeng. Dah kertas elok. Kertas biasa abang beli kertas ni hak 80 GSM tu, hak tebal sikit tu. Hak berat 80 macam ni kan. Okey. Hak berat. Macam sayang lah juga kertas elok 80. Betul. Saya ingat betul lah PKP ni benda baru lah. Kita banyak belajar. Pada saya banyak belajar benda baru lah. Sebab condition baru kan. Macam tu lah. Tapi itulah. InsyaAllah Syafiq, sekarang abang tengah tulis satu buku 50 motivasi diri untuk cepat kaya. Okey. So dia dalam fasa terakhir lah sebelum keluar ni. Ni ditranskrip je lah. Ni ditranskripkan. Nanti tak print lagi lah, cuma ada 50 motivasi diri untuk cepat kaya. Abang tulis buku ni dan sekarang ni tengah proses editing dan lepas ni insyaAllah akan dipublish lah melalui publisher yang terpilih lah. Mungkin boleh buat. So nanti insyaAllah kalau bila publish mungkin boleh buat. Bila dah publish lah mungkin boleh buat review. Lepas tu boleh ni lah special sign. Ya. Ada dalam buku ni, dalam 50 motivasi diri untuk cepat kaya ni, yang part last tu abang masukkan satu kisah yang yang kisah betul berlaku, pengalaman di kota Madinah yang abang uruskan jenazah arwah Mak Lang yang meninggal di Madinah 2018 tu. 2 tahun lepas. Ada. Orang pernah cerita kat saya. Jadi kisah tu abang tulis semula dalam bentuk tulisan dan part last tu abang masukkan dalam buku 50 motivasi diri untuk cepat kaya. Sebab last kali ending dia ialah bukan semua orang yang berjaya tu dia nak kepada kaya dunia saja. Betul. Tetapi yang akhirnya kita nak kepada kaya akhirat. Betul. Bagaimana yang dah ditempuh oleh arwah Mak Lang ni. Kan? Jadi adalah gamak-gamak yang abang masukkan, gamak-gamak itulah yang sesuai yang dimasukkan dalam buku tu supaya akhirnya yang kita nak ialah bukan kaya dari sudut fizikal semata-mata, tapi kita nak juga kaya yang akhirnya kita akan tuntut kekayaan itu di akhirat. Jadi full penulisan tu dan ending dia apa cerita tu lah. Ni buku ni ditulis masa PKP ke ataupun macam mana? Atau sebelum buku ni ditulis masa PKP. Okey. Ditulis masa PKP. Tapi editing dia tu sekarang lah. Tapi insyaAllah dalam sebulan ni boleh terbit lah kot, insyaAllah. Target dalam sebulan ni lah boleh terbit untuk penerbitan buku pertama. 50 motivasi diri untuk cepat kaya, insyaAllah.
Dah selesai dah. Dia punya ni semua selesai dah. Cuma nak print. Nak ni lah. Nak hantar kepada publisher je lah. Proofread lah. Orang baca dulu. Ada salah ejaan ke apa. Dia salah, ya. Bagus. Saya nak share ni. Okey. Saya musim PKP kan kita work from home kan. Saya sebelah saya punya ni laptop office. Kira atas meja ada 2 laptop. So kita buat kerja, dua laptop buka. Saya guna laptop yang sendiri ni untuk extend screen, jadi 2 screen lah kan. Tapi itulah kadang-kadang kita duduk satu bilik sebab saya kerja, saya buat dalam bilik. Di office dia punya suasana lain, 8:5 kan. Sini 8:5 di rumah ni dia lain. Jadi saya banyak tengok YouTube. Jadi banyak belajar perkara baru melalui YouTube lah. Ni semua lighting, mikrofon, mana lighting? Tengok lighting. Ni saya pakai lampu meja ya. Oh, okey. Yang lighting yang ring tu saya beli dekat online. Itu duduk dalam bag. Nak tahu Ustaz? Tak ada. Dalam bag. Abang pakai lampu meja ya ni? Tripod lah apa semua. Kemudian wife saya, isteri saya, dia jual bantai kan. Dan mungkin sebab satunya tadi pasal orang yang tak cukup keperluan kan. Bagi orang-orang yang bekerja, tiba-tiba tak payah kerja, duduk rumah, gaji jalan. Jadi mereka banyak membeli kan. Membeli online lah apa semua bala semua. Isteri saya dijual syok-syok je sebab duduk suri rumah kan. Saya pun bagi sekadar ni lah, orang kata apa, bila jual berniaga ni berkawan dengan orang apa semua kan. Bisnes jual online ni agak hebat lah musim PKP ni kira. Dahsyat. Saya bila masa mula-mula kan tak boleh keluar. So semua kena post. Jadi kalau malam, memang malam saya akan balut bantai. Bungkus bantai, saya belakang Syafiq tu. Belakang Syafiq kot bantai tu. Ni penuh dalam Lina. Ni. Lina. Apa nama malam kita balut. Besok pagi dia akan tanya saya, meeting pukul berapa? Kalau saya selalunya meeting pukul 10. 10-11, kemudian pukul 12. Pukul 12 ke pukul 2 tu maknanya tak nak meeting apa lah. Dia tinggal anak. Dia kata ni, tengok lama dia nak pergi post barang. So gila-gila gila-gila. Macam tu lah. Lepas tu kita belajar bila berniaga kan kita kena buat accounting kan. So kita belajar buat Excel. Saya belajar kat YouTube lah. Saya buka YouTube macam mana dia ajak lah. Untuk berniaga kita kena buat accounting macam tu lah. Buat database lah. Database pakai Excel. Buat database. Kita boleh trace berapa kita jual macam tu lah. Ni yang bongsu lah. Ni yang bongsu lah. Yang bongsu 3 tahun. Hak ni saya tak pernah tengok. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok hak ni. Last saya jumpa yang 2 orang kan. Masih lagi 2 orang. 2. Okey. Saya insya-Allah 4 atau 5 hari bulan akan balik cuti seminggu. Bulan Julai. Bulan Julai sebab itu raya tak balik. Raya ni kan. Kemudian bila diberi orang kata apa, kebenaran untuk rentas negeri, ramai yang balik kan. Ramai yang balik, saya fikir macam lagi kita nak balik, kita nak singgah ANR lah apa semua kan. Saya takut kita pula pembawa virus. Saya agak saya pun mak abah kata
Tak payah balik lagi lah kata. Kita tunggu bagi reda sikit kan. Sebab kalau jalan tak jam, kalau jalan tak jam, kita boleh shoot terus balik. Kalau jam ni kita nak kena berhenti. Yang di tanda-tanda awam pun bahaya lagi kan. Betul. Tu yang saya kalau saya balik, saya akan balik malam. Maknanya dalam pukul 10-11 malam tu sampai dalam 4 ke 5 pagi lah. Selalunya pukul paling lambat pun dalam pukul 12 lah. Pukul 12 gerak sampai subuh sampai sana. So depa pun tidur, senang lah. Kita tak payah. Dia bila berhenti banyak pun masalah kot kan masa musim Covid ni. Betul. Sekali kita pegang sana, pegang sini kan. Kita masuklah kereta. Kena orang pun banyak kan kalau hari biasa. Orang pun ramai. Itulah. Saya sebenarnya saya punya channel ni nak cerita sikit lah, nak kongsi lah. Saya punya channel YouTube ni, first video saya, sebenarnya channel ni bukan saya baru buat. Channel YouTube ni saya buat lama lah. Saya rasa kat 10 tahun dah katanya. Dan video pertama yang saya, channel YouTube saya ni video pertama yang saya masuk, saya dah buat, saya buat channel masa tu sebab saya nak kongsi video ceramah abang. Ingat tak? Dulu kan kita duk pergi saya record kan. Ya, betul. Saya bila dah PKP ni tak ada apa-apa. Itulah saya pun tengok balik buat channel YouTube. Oh, dulu masa buat ni pasal nak upload ceramah abang. Betul. Ada abang tengok sekali tu. Ada Syafiq masuk yang masa kita pergi abang ceramah motivasi dekat sekolah Husin Dul kot, tak salah. Betul. Saya tak silap saya ada 3. Satu di Husin Dul, satu di Batu Lima, tak silap. Satu lagi di Agamayan. Ada 3 tu lah yang saya ceramah abang. Tengok, okey. Ni pokoknya benda tu dah lama dan saya fikir balik sebenarnya channel YouTube ni bagus lah sebab dia boleh, kalau kita jumpa, kita bergambar. Gambar tu kita simpan lah kalau kita tak print kan. Tapi kalau kita upload di social media, dia akan store kat situ dan dia akan jadi macam library lah. Dulu kita semua nak simpan gambar kan, tapi bila kita buat, saya baru terfikir kalau dalam pendrive. Dalam pendrive tu kita simpan mana tak tahu lah. Tak ada orang tak boleh nak refer. So kalau kita upload di social media, benda yang berfaedah lah. Satu hari nanti mungkin 10 tahun 20 tahun orang nak study pasal something, dia boleh search. Mana tahu lalu kat kita punya conversation ni kan. Sebab kalau kita nak membaca di sini, di Malaysia ni, dia banyak yang dokumen yang dalam written, gambar. Video kita kurang lah. Kita kurang video. Di Malaysia ni budaya video dia kurang. Tapi di Indonesia video-video dia banyak. Bahkan kalau masa abang tulis tesis masa PKP ni, tulis tesis ni. Oh, okey. Ni apa master? Bila dah selesai dah. Ke PhD? Master. Master, okey. So abang kaji master. So yang ni master ni. So abang tengah tulis untuk PhD punya penulisan lah. Okay. Tapi tajuk dia still kita ambil yang ni, cuma kita upgrade tajuk dia pada keseluruhan Malaysia. Okay. So kajian ni penggunaan media sosial dalam kalangan pesalah jurana di daerah Kuala Muda. Oh, belakang sikit. Yang ni. Okey. Nampak? Dia tak nampak lah sebab dia kecil kan. Tapi tak apa. Dia kecil. Okey. Yang ni kajian bila
bila Syafiq kata macam tu kan, bila kita duk menulis ni, sebab tu macam macam Syafiq sebut tadi tu kan, dia kadang kan benda kita masukkan dalam Google Drive ke ataupun Google Photo ke ataupun kita Facebook ke Twitter ke Instagram ke, benda tu dia akan remind kita balik tau dalam 2 tahun 3 tahun. Betul. Dia connect tau. Betul. Kan, jadi kata bagus juga kan sebenarnya kan. Makna Facebook ni dia up to date lah. Betul. Dia up to date lah tengok. Saya banyak ambil gambar dulu kan. Banyak ambil gambar event lah, apa-apa lah, gambar family lah, kaya semua kan. Semua simpan dalam hard disk. Bila kita nak cari balik, ni. Hard ni 1 tera lah. Betul, lambat. 1 tera, semua gambar dalam ni. Ya Rabbi. Kita macam teringat satu gambar ni, tapi nak cari tu dekat folder mana. Yes. Kalau di social media, at least kita... Ni kena simpan dalam... Kita type kan? Type. Apa kita type yang kita teringat, kita tulis tu, type, dia akan keluar. Terus cari. Betul? Ni dia... Dan kalau Facebook pun kita boleh separate. Betul. Bila abang kaji ni pasal budak-budak pesalah Jubana ni kan, kita tengok kebanyakan depa main ialah Facebook lah. Tapi yang ranking paling atas ialah IG. Social media yang paling atas ialah IG. Betul. Sebab budak sekarang ni, bila kita kaji tentang budak Juvana kan, budak-budak remaja lah, kita tengok budak-budak sekarang ni, dia bacaan dia kurang. Dari sudut knowledge, bacaan kepada satu fiction, buku tu kurang. Sebab tu IG ni, dia lebih budak-budak suka. Sebab IG ni dia lebih kepada gambar yang berwarna. Video pendek. Video-video pendek dan sebagainya. Dia tak mau jenis membaca. Macam Facebook, biasanya dia ada bacaan. Walaupun adalah orang tak buku gambar dan sebagainya kan. Tapi bacaan tu ada yang menulis sampai panjang kan. Betul. Saya banyak juga tengok channel-channel yang macam ni lah, yang interview kan. Sebab bila kita channel yang dia video lah, konsep video, kita boleh sambil kita buat kerja, kita masuk headphone, kita dengar. Kita tak payah tengok muka pun sebab interview orang macam ni kan. Kita nak maklumat tu secara mudah. Sambil kita buat kerja, kita boleh dengar, kita boleh kumpul maklumat untuk kita punya research personal lah, macam mana, apa data yang kita nak. Kita just dengar ya. So dia lagi memudahkan untuk orang ni lah. Sekarang ni trend sekarang orang suka kepada video-video pendek. Betul. Dia tak mau yang panjang. Sebab tu budaya masyarakat kita ni dia masih lagi tak capai pada budaya membaca ni, budaya IQ ni. Sebab kalau Syafiq tengok, dia lebih suka kepada bentuk gambar, bentuk audio kan, dia lebih macam tu. Kalau kita bagi dia buku suruh dia baca, mustahil. Bahkan bila abang buat kajian tentang ni, budak-budak sekarang ni dia lebih kepada bentuk IG. Sebab tu bila kita tanya kenapa IG, sebab bentuk-bentuk bergambar, berwarna, mudah berbanding Facebook. Facebook ni dia ada gambar tapi dia ada bentuk-bentuk penulisan. Jadi Facebook ni digemari juga oleh remaja, tapi bukanlah sebagai satu kegemaran yang top ranking ni. Betul. Macam Twitter pun dia tak minat juga sebab nak tweet tu payah juga. Dia kena baca. Tapi kalau dia kena baca. Tapi IG memang ni kegemaran lah. Kegemaran anak-anak muda ni. Okey.
itu sebab tu juga saya buat channel ni, dan abang sebagai saya punya first tetamu lah. untuk so nanti Syafiq akan edit lah? Nanti saya tak edit banyak pun. Saya just masukkan intro saya, outro saya buat caption sikit, saya upload lah. Tapi sebenarnya macam ni, dia takkan berakhir di sini. Dia takkanlah di sini. Kita akan mungkin ada part 1, part 2, part 3. Kalau ada topik yang kita nak sembang, kita on lah. Sebab apa yang kita cakap dia akan store kat sini. Dia mungkin akan jadi reference kepada orang masa depan. Macam contoh abang cakap kan, abang punya thesis master, abang cakap kat sini. Mana tahu satu hari nanti orang nak buat kajian, dia dengar di sini, ada thesis master pasal mungkin masa depan ni Instagram tu mungkin dah tak ada lah kan. Dia main benda baru pula. So orang boleh dia tahu dekat mana nak cari. Itulah. Dulu zaman kita dulu Syafiq sempat tak zaman Friendster dia panggil? Saya sempat. Masa tu saya di Matric. Oh ya. Sempat saya di Matric. Friendster. Dia sebelum zaman Facebook ni. Sempat. Facebook ni start masa saya di universiti, tak silap. Betul. Masa tu Facebook ni abang dah bekerja. Bekerja dan ada satu orang tu dia kata tak ada akaun Facebook ke? Tak ada pun. Masa tu lah. Dia kata, Facebook ni penting ni. Lepas tu baru kita cari-cari balik. Okey lah. Dan saya suka satunya, Facebook ni dia macam, dia seolah-olah boleh trace kawan-kawan lama kita kan. Kita masuk sekolah. Dia akan suggest friend. Ni pun sekolah agama ya juga. Ni pun dia suruh kita add. Tu yang Syafiq tengok macam mana Facebook buat. Satu, dia boleh trace kata hati kita tau. Kata hati ni dalam 2-3 keadaan ni abang ada terbayang lah. Macam contohnya ni tak sebut pun lagi, baru duk terbayang. Macam kadang kita naik basikal, duk kayu basikal kan. Kata memang di situ di basikal tu kita beli ada apa, ada pack dia kan, dia punya kalori apa semua kan. Kayuhan berapa kilometer kita kayuh. Duk fikir lah hati ada duk fikir lah hati lah kalau aku beli jam yang apa yang boleh baca apa jantung hati kan. Lepas tu berapa kali perjalanan kita apa semua kan. Lepas tu duk dalam ni Facebook dia main iklan tu dalam Facebook kita. Saat dia ada jam, adalah yang depa duk jual jam dalam Facebook tu kan. Ada 2-3 duk kata pasal apa Facebook ni dia tahu aku nak beli benda ni. Macam nak beli lampu ni, lampu meja ni. Tak pernah sebut pun. Tiba-tiba dia main lampu meja Shopee lah apa kan. Dia main lah lampu meja macam ni. Facebook ni boleh tahu mata hati aku ni. Dia kata betul lah. Seolah macam tu lah. Tapi sebenarnya tu yang kedua, kata silap saya, dia macam ni. Kalau kita Google benda tu, saya kita contoh saya nak beli lampu. Saya akan Google search. Bukan kat Facebook ni, dekat Google. Saya baca pasal lampu ataupun kita buka di YouTube, tengok review. Saya buka Facebook confirm dia akan ada. Okey, jual lampu. Tapi ada satu review tu, satu orang perempuan ni, dia ada bagi tahu dalam Facebook punya setting tu kita boleh tutup. Tutup yang supaya dia tak link dengan Google. Betul. Dia kata sebab kadang-kadang dia kata dalam akaun Facebook ni pun tak safety juga. Macam bila kita buka macam CIB klik ke apa ke, dia boleh detect tau akaun kita. Macam tu lah. Oh, ya ke? Jadi Syafiq cuba tengok dia punya video YouTube ni. Sebab tu abang dah tutup dah dalam Facebook punya setting tu.
Abang dah tutup dah. Dia punya, makna dia tak link dengan akaun Google kita. So Syafiq search nanti dia punya, lupa lah dia punya perempuan tu lah, dia bagus, dia tulis dalam YouTube tu, dia kata minta kalau boleh offkan link kita dengan Google dan mana-mana ni lah, sebab dia tak safety macam tu. Saya pernah dengar. Ya, abang dah buat lah benda tu. Oh, saya tak buat lagi. Saya pernah dengar tu. Saya tak buat lagi. Tak berkesempatan lagi. Kemudian yang kedua, heran juga Facebook ni kan, dia ada yang people you may know tu. Okay. Dia naik yang kadang-kadang kita terlintas je. Dia ni Facebook dia apa? Tiba-tiba kita selok ada. Abang, kita pun sebenarnya dah sejam lebih lah. Sejam lebih lah, okey lah, insyaAllah. Saya tahu kita boleh sebenarnya ada beberapa benda lagi lah yang saya nak saya nak rewind masa mula-mula kita jumpa dulu, kemudian kita pergi ke alumni. Saya nak record info-info yang berkaitan ni lah, alumni. Kemudian abang pindah rumah abang pindah tempat kerja. Itu masa tu saya ada kan abang. Ingat kita set up alumni itu balik 2007 2008 2008 tu 2008. Saya cuti masa tu. Saya cuti. Yes. Betul. Tambah tu mungkin 2008 kita serap balik dengan Abang Khairi Syari masa tu. Abang Khairi, Abang Latif main juga. So kita susun jawatan kuasa bertindak lah masa tu. Betul. Macam-macam lah pengalaman kan? Dan cabaran yang dihadapi. Masa first tu kita berjaya untuk jemput Jamil Khair Baharum masa hari raya di Dewan Guang Cempedak, Dewan Serbaguna. Betul. Dan alhamdulillah yang mai pun masa tu ramai juga. Ramai. Kan kita buat by batch ikut potluck masak kan tu kan. Tu kita order makan, potluck kita siapa nak bawa dan kita letakkan tanggungjawab tu pada batch masing-masing. Betul. Batch ni dia buat ketupat. Batch ni dia buat bungsu. Masa tu kan. Betul. Dan alhamdulillah lah masa tu Jamil Khair pun turun. Betul. Hak cerita-cerita ni kita sambung part bahagian 2 nanti. Okey insya-Allah. Okey. Pada saya nak kena keluar Zat. Okey. Ada urusan sikit di Pandan Indah. InsyaAllah nanti kita sambung balik. Okey. Dan last one ni kita moga-moga apa yang kita bincang ni bukan jadikan sebagai satu iktibar pengajaran. Betul. Dan moga-moga dia jadi satu ada barakahnya yang kita sebut, yang kita bercakap, InsyaAllah. yang kita fikir, supaya bila ada barakah tu maka dia ditampung dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Syafiq, terima kasih banyak kerana berkongsi, dan kalau nanti dah masuk YouTube tu tag lah. Ya. InsyaAllah. Okay. Abang pun 1 Julai ni dah start balik kuliah di masjid dan di surau lah. Oh, okey. Dah start balik kuliah. Dan 1 Julai ni agak sibuk sikit lah sebab kuliah maghrib dah start. Kuliah subuh, betul. Kuliah muslimat dah mula start balik kuliah. Dan alhamdulillah lah sepanjang PKP ni pun boleh tengok balik bacaan Quran anak-anak semua kan. Sepanjang 3-4 bulan ni mungkin kita dah leaking, terlalu sibuk dengan dengan kuliah-kuliah sampai kita kadang-kadang tak sempat juga nak tengok.
bacaan anak-anak ni. Alhamdulillah dah okey. Dan insya-Allah 1 Julai ni dah start kuliah balik lah. Motivasi untuk cikgu pun ada. Sebab sekarang ni cikgu sekolah rendah pun dia tak ada murid, tak ada budak. Jadi yang ada hanya cikgu-cikgu. Jadi cikgu-cikgu minta hadir sekolah untuk buat perkongsian LDP lah. Latihan dalam perkhidmatan dengan cikgu-cikgu sekolah utamanya. InsyaAllah. Okey Syafiq, good luck, selamat berjaya. Okey, terima kasih banyak abang. Baik. Abang pun selamat berjaya, tesis, buku dan sebagainya. Apa yang buat lah ni. Okey, jumpa Amin, insya-Allah. Okey, jumpa. Doakan untuk terbitan buku abang ni nanti, insya-Allah sebulan dari sekarang, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Okey, insya-Allah. Amin. Jumpa lagi. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.